Baik, waktu sekarang tepat pukul 10.30 minit pagi dan seperti mana yang telah pun diwar-warkan kepada anda setiap hari Isnin hingga hari Khamis 10.30 minit pagi kita akan bersiaran menerusi slot Alpha 10.2 dan sudah tentunya hari ini kita akan berkongsi bersama-sama dengan anda berkenaan dengan satu topik yang cukup istimewa, satu topik yang ada orang sudah pun memohonnya dan ada orang tersenyum lebar kerana ada dari yang pertama, ada pula yang kedua ya. Okey, dan kita juga sekarang ini bersiaran melalui Facebook Live Nasional FM Sentiasa di Hati. Hai, kita sapalah ya rakan-rakan kita yang sedang menonton ketika ini, dan untuk anda yang terus ikuti kami menerusi frekuensi di tempat anda, terima kasih banyak-banyak ya. Dan bersama-sama dengan saya di talian ketika ini kita ada Profesor Madya Dr. Nur Adli Rizwan Shah Muhammad Dali yang merupakan penganalisis ekonomi. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah doktor ya, berada di rumah, Alhamdulillah. bekerja dari rumah Ya, pada ya, orang ya. kata pada musim PKPD ini ya. Ya. Walaupun kita terkurung tetapi minda kita tidak terkurung, dan yang pasti kita akan sampaikan apa yang baik dan apa yang buruk untuk rakan-rakan kita doktor ya. Okey, Ya. dan hari ini topik kita adalah moratorium 2.0, buruk dan baiknya ya. Okey, dan kita sedia maklum doktor ya, moratorium Ya. 2.0 selama 6 bulan dilaksanakan semula kali ini kepada semua kategori daripada golongan B40 hinggalah ke peringkat T20, dan ini membuatkan mereka senyum lebar sebabnya ada moratorium 2.0 ya. Malah kelulusan diberikan juga tanpa sebarang syarat, dan pengumuman ini sudah tentunya disambut oleh gembira oleh rakyat Malaysia, khususnya mereka yang sememangnya terkesan akibat daripada pandemik COVID-19 ini. Dan apakah doktor, pemberian moratorium bayaran balik pinjaman bank ini kepada semua akan memberikan impak yang positif kepada ekonomi negara, dan bagaimana pula kesannya kepada institusi perbankan? Bagaimana doktor? Silakan. Okey, Nurul, terima kasih ya. Sebenarnya kalau kita lihat dalam konteks moratorium 2.0 ni, kita dah ada sejarah itu moratorium 1.0, okey. Jadi pada waktu moratorium 1.0 tu kita lihat ya, kita ambil sebagai contohnya barometer dia ialah indikator dia ialah bursa saham. Bursa saham. Masa time COVID tu kita telah jatuh kepada sehingga 1,200. 1,200 mata. Jadi selepas dilakukan pakej rancangan, prihatin, moratorium dan sebagainya, kita lihat ekonomi kita pulih balik. Dia naik balik kepada sehingga 1,700 hari itu. Jadi kalau kita lihat pada waktu ini kan, pada moratorium 2.0 ni kita rasa boleh membantu memecutkan ekonomi kita untuk lebih baik pada masa akan datang lah, sebab dia memberikan kelegaan kepada peminjam dan juga pembiaya penerima pembiayaan daripada kita lah pengguna kan, dan juga apabila kita ni lega sikit daripada segi sebab kita kena lockdown dan sebagainya, maka kita boleh gunakan duit tersebut untuk kita melunaskan keperluan kita. Jadi dari segi impak dia pada industri perbankan pula, kalau kita lihat pada Mora 1.0, walaupun diorang tidak terima duit kita selama 6 bulan, tapi sebenarnya keuntungan mereka masih berjalan. Ya. Jadi sebab tu pada waktu tahun lepas punya keuntungan bank-bank ni, dia masih lagi untung. Jadi saya rasa tak ada impak untuk pada institusi perbankan, malah mereka masih lagi boleh membuat keuntungan daripada pelaksanaan moratorium ni. Kiranya bank tetap akan untung lah jika walaupun moratorium ini sebab dia masih lagi mengenakan dia panggil interest accrued tu. Faedah terakru tu masih lagi, walaupun kita tak bayar, tapi interest ataupun profit, kalau perbankan Islam juga bayar kita profit lah. Kalau yang konvensional interest accrued, jadi dia masih lagi berjalan, maksudnya masih lagi berjalan walaupun kita tak bayar. Okey, dan kita juga nak tahu selaku peminjam doktor
doktor ya. Ada yang cakap jangan ambil sebab nanti faedah akan tinggi. Dan ada juga yang mengatakan bahawa boleh ambil sebab mengikut perkiraan, kalau yang orang kata yang macam yang pandai mengira lah sikit kan, antara faedah yang macam doktor cakap tadi, faedah teraku tu tak adalah banyak sangat kan, sesuai lah dengan kadar selama 6 bulan. Tapi bagaimana pula sebenarnya kita sebagai peminjam ni nak tahu kebaikannya kalau kita ambil moratorium 2.0 ini, doktor? Okey, dia sebenarnya kita lihat kepada saya hari itu saya ada bincang, saya lihat pada 4 golongan lah. Kepada 4 golongan. Golongan pertama ialah betul-betul golongan yang terkesan. Okey, sebagai contohnya dia punya pendapatan tak ada, dia kena buang kerja ke, ataupun dia tak ada overtime, dia tak ada. So golongan terkesan ni memang dia kena ambil moratorium tu lah. Memang kena ambil lah. Sebab apa? Kalau dia tak ambil, mungkin dia punya pinjaman dia tu tak berbayar, jadi pinjaman NPL dan seterusnya. Mungkin kalau ada rumah dia tu mungkin kena lelong. Jadi maksudnya dia memang kena ambil. So 6 bulan tu. Okey. Lepas tu ada golongan pertama. Golongan kedua ni pula dia masih ada kerja. Okey, masih ada kerja. Tapi dia tak cukup simpanan emergency dia, tak ada. Contohnya dia punya, selalunya kita ada 3 bulan emergency fund ataupun 6 bulan emergency fund. Kan? So maksudnya kalau kita tiba-tiba diberhentikan kerja, kan, kita masih boleh survive 6 bulan. Macam tu. Okey, kalau golongan ni pun kita pun boleh katakan so dia cukupkanlah emergency fund dia tu. Okey, sebab kita tak tahu apa akan jadi pada masa akan datang ni. Okey, COVID ni akan berterusan ke. Kita rasa okeylah, sebab apa, kita dah dapat vaksin dan sebagainya. Tapi sebab COVID ni dia berubah-ubah. Okey, daripada alpha kepada beta. Sekarang dah Delta. Sekarang Delta. Kan sampai ke gamma kan, nanti kita pun tak tahu kan. Macam mana. Jadi so kita yang golongan kedua ni kalau boleh dia ambil sebab dia nak perlu ada emergency fund lah, dia kena ada emergency fund tu. Okey, golongan 3 pula dia dah cukup dah. Okey, dia dah pendapatan dia okey, dia tak kerja dia pun okey, dan emergency fund dia ada. Okey, tapi dia nak melabur tu kan. Dia nak melabur tu kan. Sama ada dia punya ambil moratorium tu untuk melabur ataupun tidak. Yang ni dia kena banyak buat kerja-kerja kira-kira. So dia kena tengok sama ada kos yang dia perlu bayar, dia ambil moratorium tu berbanding dengan pulangan yang dia dapat daripada pelaburan. So dia kena tengoklah. Kalau kos dia lagi tinggi daripada pelaburan, dia punya pulangan tu, dia baik tak payah ambil. Kan? Tapi kalau dia punya pelaburan tu lagi tinggi daripada kos dia, so mungkin dia boleh ambil. Tapi ini memerlukan seseorang yang mempunyai pengetahuan yang sangat tinggilah dalam aspek pelaburan. Macam tu. Dan golongan keempat ni dia semua dah cukup, dan lepas tu dia pun tak nak melabur, so yang ni tak payah ambil lah. So ada 4 golongan lah. Tadi kita kena nilai diri kita. Kita ni kat mana? Agak-agak kita kat dalam golongan 1 ke, golongan 2 ke, golongan 3 ke, golongan 4 ke. So kita boleh ambil buat keputusan sikit lah. Kita nak mudahkan sikit. Sebab kita bagi idea je. Okay? Kita bagi idea je. Tapi siapa rasa yang dia memang perlukan sangat tu, dia ambil moratorium. Macam tu. Okey, jadi dari segi orang kata tempoh, adakah betul sebenarnya doktor untuk bayaran balik pinjaman ni akan menyebabkan kos pinjaman ini meningkat secara keseluruhan, kerana faedah pun atau keuntungan ini akan terus terakru lah, diambil kira lah ke atas bayaran balik pinjaman yang tertangguh. Selain tempoh pinjaman ni akan menjadi lebih panjang. Macam mana? Betul. Okey, yang betul dan juga mungkin betul atau tidak. Okey, yang pertama betulnya sebab apa? Faedah terakru tu memang di-charge. Itu betul. Okey. So maksudnya kita hutang tu akan bertambah lah maksudnya. Okey. Tapi untuk golongan pertama dia memang tak kisah dah, sebab dia memang nak kena ambil tu, sebab betul. Kalau tidak lagi terus kan. Okey, tapi yang untuk yang golongan yang selebihnya tu dia kena fikir jugalah. Sebab apa? Ada tambahan kepada interest ataupun profit kepada dia punya pinjaman tersebut. Okey. Cuma dari segi sama ada tempoh untuk dia panjang lagi ataupun tidak, itu betul dan tidak betul. Sebab apa? Bukan betul tak betul lah. Tepat atau tak tepat. Kalau dia kata, contohnya bank kata faedah terakru tu boleh dibayar contohnya pada akhir tempoh. Contoh maksudnya kalau kita tempoh kita pinjaman kita 30 tahun kan.
So akhir tempoh 13 tahun tu faedah terakhir tu dia bayar terus sekali, lump sum. So installment kita contohnya berapa campur dengan faedah terakhir. Jadi kita tak tambah tempoh pinjaman. Okey, dia cuma tambahkan bulanan tu gitu kan? Dia tambah bulanan yang kita kena bayar tu. Okey, contohnya kalau bulanan kita 1,000, lepas tu dia punya faedah terakhir tu 3,000, so jadi 4,000 lah. Akhir bulan akhir tempoh tu. Okey, jadi tapi tak tambah tahun. Lagi satu ialah contohnya yang 4,000 tu yang faedah terakhir tu dipanjangkan balik untuk selebih daripada 30 tahun lah. Mungkin jadi 31 tahun macam tu lah. Dia tambahkan dia panjangkan tempoh pemberian tersebut. So ada dua choice tu. Kita kena tanya bank tu. Dia tanya bank. Tapi satu yang saya pernah suarakan dulu, okey, kepada bank lah untuk bersifat lebih ihsan, iaitu charge faedah terakhir tu ataupun untung terakhir tu ambillah daripada installment, kadar jumlah installment yang tak berbayar tu. Jadi tak adalah banyak sangat faedah terakhir tu. Jadi tak banyak sangat faedah terakhir tu. Sebab kalau rasanya ambil yang tu, dia banyak membantu terutamanya kepada golongan yang terkesan tu, nombor 1 dengan nombor 2. Golongan yang betul-betul terkesan dan juga golongan yang masih ada kerja tapi tak cukup simpanan kecemasan kan. Okey doktor. Baik, tapi golongan ketiga pun kalau dapat tu memang confirm dia akan ambil lah golongan ketiga. Sebab dia nak melabur kan. Sebab kos dia lagi rendah. Betul lah. Itu. So dia maksudnya kalau kita ambil yang faedah terakhir ke atas, dia ambil daripada balance outstanding tau. Faedah terakhir tu. Okey, jadi memanglah banyak kita punya faedah terakhir tu. Tapi kalau dia ambil atas installment saja, iaitu 6 bulan installment tu, jadi faedah terakhir tu taklah banyak macam faedah terakhir ke atas balance tu. Maksudnya faham. Okey, faham doktor. Baik, kita akan sambung lagi perbincangan kita selepas ini doktor ya. Kita berhenti rehat dulu seketika dan selepas ini kita akan kembali bersama dalam slot Alpha 10.2. Zaman ini itu dia lagu Duit daripada Datuk Hatan. Sudah tentunya ya, zaman ini zaman duit. Kita perlukan duit untuk kita meneruskan kelangsungan kehidupan kita, untuk kita membayar apa yang perlu dan juga banyak sebenarnya ya yang perlu untuk kita laksanakan sekiranya kita ada duit ya doktor ya, betul kan? Okey doktor, kita juga nak tahu ya doktor ya, apakah sebenarnya cara terbaik ya untuk kita menggunakan wang lebihan sekiranya ada daripada moratorium ini supaya kita dapat menstabilkan semula kedudukan keuangan peminjam untuk kegunaan akan datang. Sebab seperti yang mana kita sedia maklum ya, sekarang ini kes dari hari ke hari semakin meningkat dan ramai di kalangan kita juga yang tertekan, ramai yang kehilangan pekerjaan, ramai yang orang kata gaji dibayar separuh, ramai juga yang tak mampu untuk memulakan kehidupan kembali. Jadi bagaimana juga sekiranya mereka ini yang sememangnya sekarang ini tidak terjejas, mereka ada lebihan pendapatan, lebih-lebih lagi daripada moratorium yang mereka ambil ini, dan mereka ingin stabilkan kembali kedudukan keuangan mereka. Dan untuk mereka guna bukan setakat hari ini sebab jangkaannya masih panjang lagi perjalanan kita bersama dengan COVID-19 ini. Okey, ini kira golongan kedua ke ataupun golongan ketiga? Saya rasa antara golongan kedua dan golongan ketiga ni doktor. Sebab dia cakap cara terbaik untuk menggunakan wang lebihan kan. So golongan kedua ni dia memang kena buat satu simpan lah 6 bulan dengan simpan tu. So duit lebihan tu bukan untuk dibelanjakan untuk beli iPhone ke, untuk macam tu kan. So maksudnya dia cuba penuhkan tabung kecemasan dulu. Penuhkan tabung kecemasan sebab kita tak tahu sekarang ni ada kerja kan. Tapi kita tak tahu lagi, mungkin dalam sebulan ni tiba-tiba memang tak boleh nak buat apa kan. Tak jauhkan lah kan. Betul. Tiba-tiba diberhentikan kerja kan. So kita punya tabung kecemasan tu kena ada. Okay, sebab kita bila duit bila dah ada tangan, juga kadang-kadang kita tak ada buat perancangan kewangan yang betul. Tu yang duit tu kita tak tahu pergi mana kan. Habis sekejap je. Dia tu habis. Dia tidak habis dengan sekejap ni tanpa kita ada buat perancangan. Jadi saya rasa kan, untuk golongan yang kedua ataupun yang kedua ni kedua ni memang kena dia terus tutup mata je. Dia masukkan je duit dia kepada tabung kecemasan. So dia penuhkanlah. Kalau contohnya sebulan dia belanja okeylah RM2,000 kan.
So sepatutnya kecemasan dia kena ada RM12,000 untuk 6 bulan. Ni tabung kecemasan. Ya. Sebab apa dia belanja untuk sebulan. Masuklah dia bayar keretanya, bayar rumah dia, makan dia, semua contoh RM2,000 kan. So dia kena ada RM12,000 tabung kecemasan. Oh gitu. Sebab kalau dia berhentikan kerja, pendapatan dia macam tak ada, dia boleh survive 6 bulan. 6 bulan tu dia boleh carilah kerja. Kalau tiba-tiba dia berhentikan kan, dia boleh masih ada 6 bulan untuk dia survive. Okay? Kalau dia tak cukup juga 6 bulan, dia kena dia ada putih lah kan. Faham Faham doktor. Tentulah. Jadi yang kalau golongan ketiga ni pula, kalau dia tu mindset dia dah betul, dia nak digunakan duit tu untuk pelaburan, dan okey lah. Kiranya tapi maksudnya golongan yang macam mana pun kita kena tengok macam manakah kita nak guna duit tersebut. Sama ada kita nak belanja ataupun kita nak simpanan ataupun kita nak pelaburan. Okey, kita juga nak tanya doktor, boleh ya? Berkenaan dengan antara moratorium dan ICINA, yang mana sebenarnya patut menjadi pilihan ni? Okey, kalau dalam konteks moratorium ataupun ICINA untuk golongan yang berbeza-beza. Okey, contoh golongan pertama lah. Okey, golongan pertama. Okey, kalau antara dua, Mora ataupun ICINA. Okey, kalau contohnya dia punya installment tu adalah yang dia kena bayar tu adalah contohnya RM1,000. Okey, sebulan. Okey. Saya rasa elok dia ambil ICINA. iCitra. iCitra. Sina pula dah. iCitra sekarang. Ya, Citra kan. Citra kan. Kita banyak sangat Citra, Lestari, Sina dah tertukar ke. Okey, sekarang Citra. Sebab kata itu saya berseluruh dengan rakan saya. Dia cakap kalau ICINA, iCitra ni daripada Indonesia, kalau Mora ni daripada Jepun ni. Oh, macam tu. Nama tu. Yelah Citra kan. Sina, Lestari pula. Nanti lepas ni Bunga. Okey. Tapi kalau kita nak buat comparison, contohnya kalau kita bayar bank RM1,000, okey, dan juga yang ni kalau kita ambil Mora lah, contohnya kita kena bayar bank RM1,000. Lepas tu kita ada peluang untuk dapat Citra tu RM1,000 sebulan selama 5 bulan, betul tak? Okey. Okey. Jadi saya rasa lebih elok ambil Citra. Okey. Sebab walaupun kita maksudnya ada kos melepas kita untuk tak dapat dividen ke untuk atau kesianan hari tua ke, cuma perbezaan dia antara kita ambil iMora tu, kos dia iMora pula. Mora tu, kos dia lagi tinggi. Oh, betul. Kos dia lagi tinggi. So kalau kita compare Apple dengan Apple, kita ambil iCitra. Oh, okey. Macam tu ya. iCitra. Betul lah kan iCitra. Betul lah iCitra. So sekarang ini kalau antara moratorium dan juga iCitra, lebih baik ambil iCitra lagi lah ya. Lebih itu pendapat doktor ya. Ya, sebab dia punya kos dia sebenarnya kos melepas je iCitra tu. Oh, okey. Tapi kalau Mora tu memang ada kos faedah tak akru. Betul. Faedah tak akru tu pula berdasarkan balance outstanding. Contohnya kan, lagi satu, kalau contoh yang golongan ketiga contoh dia nak ambil Mora ke ataupun dia nak ambil pinjaman. Contohnya dia nak ambil personal financing dia apa. Okay. So kalau dia ambil Mora, dia ambil Mora, dia akan cuma dapat beberapa ribu lah. Contohnya kalau bulanan dia RM2,000 sebulan, so 6 bulan dapat RM12,000. Betul? Ya. Okay. Tapi RM12,000 ni kosnya di atas balance outstanding. Okay. So berbanding kalau dia ambil pinjaman terus. Pinjaman contohnya dia ambil pinjaman sebanyak RM50,000. So kadang-kadang kosnya lebih rendah daripada dia ambil murah. So itu yang kalau golongan ketiga ataupun golongan keempat tu nak buat pertandingan, mungkin dia kena tengok kepada macam tu lah. Itu yang macam doktor cakap tadi, kena pandai buat kira-kira dulu lah ya. Ya, kena pandai buat kira-kira. Macam tu. So sebenarnya untuk pengakhirannya doktor ya, sebenar-benarnya saranan doktor sendiri, perlukah untuk ambil moratorium ataupun tidak? Sebenar-benarnya. Ini orang kata kesimpulan daripada perbincangan kita. Kesimpulannya kalau golongan satu tu dia boleh ambil. Golongan satu memang dia sebab dia tak ada kerja. Betul. Tak ada kan? Golongan dua pun dia boleh ambil sebab simpanan dia tak ada. Golongan ketiga ke keempat tu dia memang kena buat kira.
Mana yang lebih baik? Macam doktor cakap tadi, kalau lebih baik ambil pinjaman, kiranya peratusan dia lebih rendah, itu yang terbaik lah ya. Ya. Sebab mungkin golongan 3 tu dia nak, contohlah dia nak buat bisnes kan, dia nak labur kan. Okay. So dengan 50,000 dia dapat tu, kosnya mungkin lebih rendah daripada dia ambil murah. Sebab contohnya dia nak ambil murah tersebut untuk dia buat bisnes kan. So dia kena buat kira-kira sikit lah. Jadi kesimpulannya 1 dan 2 ambil, 3 dan 4 tu bergantung kepada situasi. Kira-kira. Ya, bergantung pada kira-kira. Okey, baik doktor. Terima kasih banyak doktor ya atas orang kata masa yang diberikan untuk kita sama-sama berkongsi dengan rakan-rakan kita yang sememangnya ketika ini mungkin masih lagi was-was. Ada yang memohon tapi macam nak ke tak nak ni kan. Ada yang masih lagi berfikir sehinggalah orang kata di penghujung permohonannya, tarikh tutupnya nanti. Jadi masih lagi berfikir-fikir nak mohon ke tidak, nak mohon ke tidak. Jadi harapnya dengan penjelasan yang diberikan oleh doktor ini, mereka boleh fikir mereka berada di golongan yang mana, sama ada 1, 2, 3 atau 4. Sekiranya 1 dan 2 memang wajar untuk ambil, 3 dan 4 itu boleh buat kira-kira dulu. Fikir dulu semasak-masaknya doktor ya. Jangan menyesal kemudian hari. Betul doktor kan? Ya. Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak doktor. InsyaAllah ada ruang, ada masa kita jumpa lagi ya doktor ya. InsyaAllah. Okey, Assalamualaikum. Okey, demikian kita bersama dengan Profesor Madya, Dr. Nur Adli Rizwan Shah Muhammad Dali, penganalisis ekonomi yang telah pun berkongsi bersama-sama dengan kita hari ini berkenaan dengan moratorium 2.0 baik dan buruknya. Dan terima kasih untuk penerbit hari ini Lela Zain untuk Alpha 10.2, dan jangan lupa esok ya kita ada Alpha 10.2 bersama dengan Rizwan Mustafa, dan kita akan bersama dengan Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Senator Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, dan akan berkongsi berkenaan dengan peranan institusi agama membantu rakyat ketika pandemik. Jangan lupa untuk ikuti Alpha 10.2 esok berkenaan dengan peranan institusi agama membantu rakyat ketika pandemik bersama dengan Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Senator Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri.